Jadi kami ingin mengisi holiday vibe anda dengan satu tempat yang sangat menarik yang popular dekat mana, Tifan? Ya, tempatnya itu ialah Taman Tema Sunway Lagoon. Atau istimewa, macam-macam ada kat sini. Dan kerana itulah anda kena tonton episod Darah Muda ini sepenuhnya. Sebab apa? Kerana anda bakal memenangi 3 pasang tiket percuma sekiranya anda menjawab kuis dengan betul. Jadi, jom Darah Muda memacu adrenalin anda ketika ini. Jom! Holiday Vibes tahun baru ini, Darah Muda membawa anda ke Sunway Lagoon, satu destinasi yang sangat sesuai untuk anda sekeluarga merasai keseronokannya. Dan hari ini saya bersama dengan Mr. Kelvin Ho, pengarah eksekutif Sunway Theme Park. Hai Mr. Kelvin. Halo. Okey, jadi bersempena dengan cuti sambutan tahun baru ni, mengapa Sunway Lagoon menjadi satu destinasi pilihan? Di sini kita berada di Camp Out Sunway Lagoon, iaitu produk baru kami. Kami nak tunjukkan satu produk di mana keluarga boleh datang, bukan sahaja bergembira dekat Taman Tema, tapi juga satu malam. Dengan package ini, kita ada satu tema yang boleh duduk 2 orang, dan package datang dengan breakfast dan breakfast buffet, breakfast dan dinner, set barbecue dinner, di mana customer boleh duduk dengan keluarga dia sendiri. Relatively more private daripada lain-lain punya customer. So low density itu yang penting. Apa bezanya dengan duduk dekat hotel biasa adalah mungkin dalam untuk keluarga yang datang mengunjung ataupun bermalam dekat sini adalah again dia open concept, dia tak banyak, tak heavy density, mana juga kita kena masuk check in dekat lobby yang banyak-banyak orang ataupun koridor yang banyak orang. Di sini semua open concept. Camping, tapi camping ini bukan sahaja camping yang berpeluh-peluh dan panas-panas. Camping ini adalah camping yang ada aircon, ada wifi dan feel. Itu adalah camping, itu modern camping sesuai untuk keluarga, sesuai untuk anak-anak, sesuai untuk even orang tua. Bawa ibu bapa, it's a very good family gathering. Itu menariknya konsep staycation yang dipengenakan oleh Sunway Lagoon. Baik, dalam situasi COVID ini, bagaimana Sunway Lagoon menjaga SOP kepada para pengunjung? Terutama sekali, SOP ini kita hadkan pengunjung kami kepada 50% walaupun sudah berkendaraan 50%. Kita nak hadkan supaya kita boleh kontrol di mana-mana kita ada touch point, di mana cashiering, kita memang kena ada social distance dan mask mesti dipakai. You mesti double dose sebelum masuk ke Taman Tema. So semua orang mesti double dose dan melepaskan beli masa yang tertentu daripada vaksin yang ada. So itu yang dasar. Tapi selain daripada itu, Taman Tema kami kita ada lagi banyak-banyak proses yang kita mementingkan keselamatan untuk satu di tempat, tempat ini kita ada buat disinfectant setiap 2 jam. Dan orang yang datang disinfect daripada lantai, ke railing dan pada tempat yang customer nak kena pegang. So memberi kesan yang baik untuk safe. Dan satu lagi adalah kita semua ride kita setiap kali satu group dah ambil macam roller coaster, lepas satu ride customer semua kita akan disinfect. Okay. Walaupun ini mengambil lagi banyak masa untuk customer, the second load kan yang masuk, tapi bagi kami kurang selamat. Sama sekali kan. Betul. Orang datang sini dia lambat sikit tapi selamat. Baik, thank you so much Mr. Kelvin. Yang pastinya Sunway Lagoon memberikan anda satu destinasi pelancongan bersama keluarga yang sihat, selamat, bersih dan juga menjamin satu keseronokan yang luar biasa. Jangan lupa datang ke Sunway Lagoon sempena dengan Tahun Baru 2022 ini.
Kehangatan tahun 2022 masih lagi terasa. Jadi bagi anda yang ketika ini sedang mencari-cari kat mana nak bercuti dalam masa tempoh yang ada ketika ini, anda boleh consider untuk menjawab kuis yang kami sediakan untuk tahu apakah soalan untuk kuis tersebut, dan pastinya hadiah yang ditawarkan kepada anda adalah sangat yang menarik. Tinggal lagi anda perlu ikuti kami di Instagram Bernama TV untuk layak mengikuti kuis yang kami sediakan, dan soalannya itu di hujung siaran. Jadi jangan ketinggalan untuk menyaksikan episod ini secara penuh. Tonton program ini secara penuh kerana kita bukan sahaja menawarkan hadiah tetapi juga informasi yang menarik untuk kita kupas pada malam ini. Dan pastinya Darah Muda edisi baru ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Dan ketika ini kita ingin mengupas berkenaan dengan prospek ekonomi 2022. Tahun 2021 kita ada Perdana Menteri ke-8. 2021 kita ada Perdana Menteri ke-9. Pada tahun 2021 kita menyaksikan pemulihan yang sedikit baik berkenaan dengan COVID-19. Bagaimana pula dengan tahun 2022. Dan tahun lepas kita ada Delta. Tahun ini kita ada Omicron. Apa lagi perkara-perkara yang mengejutkan, yang wajar untuk kita bersiap sedia dalam kita berhadapan dengan tahun baru ini. Bersama dengan kami di Set Darah Muda untuk mengupas berkenaan dengan prospek tahun 2022 ekonomi keluarga Malaysia, Dr. Zuhri Idris, Pengarah Perhubungan Luar Ideas Malaysia. Dan selamat datang Doktor. Tapi sebelum itu, kita nak juga maklumkan kepada para penonton bahawa set yang anda lihat ketika ini keceriaannya dibawakan dengan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia, yang mana ini merupakan MRM merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri dan Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan ini merupakan sebahagian daripada set Art Rekomo yang direka oleh pereka muda bernama Sujat Hasbullah berusia 33 tahun dan dihasilkan oleh syarikat tempatan iaitu Oasis Furniture Industry Sendian Berhad, dan ini mendapat anugerah Malaysia Good Design Award. Dan kita langsung kepada perbincangan kita ketika ini Doktor berkenaan dengan prospek ekonomi tahun 2022. Kita nak mulakan pada bawah dahulu sebab ekonomi ni dia banyak indikator. Okey lah, GDP lah, apa berbagai angka lah perlu diambil kira sebelum dia dapat sampai kepada satu kesimpulan. Jadi bermula daripada bawah, untuk tahun 2022, adakah ekonomi rakyat Malaysia, keluarga Malaysia, isi rumah akan lebih baik berbanding tahun lepas? Jangkaannya dia akan bertambah baik. Tetapi jangkaan ini juga bergantung kepada keadaan semasa ataupun faktor-faktor semasa yang perlu kita perhatikan bersama. Pertamanya adalah kita melihat kadar vaksinasi yang lebih tinggi daripada tahun yang sebelumnya. Yang kita tahu bila kadar vaksinasi tinggi, kadar kebolehtahanan kita sebagai individu dan masyarakat ataupun herd community itu pun semakin terjamin. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga melihat bagaimana kesiapsiagaan negara untuk memulihkan daripada krisis ekonomi pada tahun yang lepas dan 2 tahun yang sebelum ini. Kerana kita tahu bahawa krisis ekonomi yang malap disebabkan COVID-19. Jadi pemulihan yang agresif dan mapan dan seimbang tu sebenarnya yang akan merancakkan kembali ekonomi, dan akhirnya dia akan juga menaikkan pendapatan isi rumah. Dan yang ketiganya yang harus kita lihat adalah bagaimana kesiapsiagaan rakyat ataupun individu-individu yang berkaitan yang terlibat dalam ekonomi ini untuk bagaimana mereka mempelbagaikan perniagaan, bisnes dan sebagainya, mengambil kira faktor-faktor yang berubah disebabkan kekangan, disebabkan adanya digitalisasi, disebabkan cara-cara yang baru. Jadi ini sebenarnya antara faktor-faktor sekiranya ia dapat dipenuhi dan dijalankan, insya-Allah ekonomi negara akan berkembang. Adakah kita laksanakan 3 perkara tersebut, tetapi kebiasaannya angka ekonomi dia tidak saksama kerana ekonomi bertambah baik, isi rumah pendapatan yang bertambah, tetapi tidak semua merasai nikmat itu. Betul. Dan di bandar mungkin pendapatan melonjak lebih tinggi, tetapi di luar bandar pendapatan masih sama, tapi angka ekonomi menunjukkan ada berita yang baik. So bagaimana berhadapan dengan situasi itu Doktor? Kerana pemulihan ekonomi seharusnya saksama untuk semua keluarga Malaysia.
Betul. Jadi itu sebabnya kita harus bersifat objektif dan juga kritikal dalam segala data-data yang kita ada. Itu harus kita tanya balik sama ada ia betul-betul menunjukkan apa yang berlaku di kadar persekitaran itu. Bukan saja di kampung, Irfan. Kalau kita tengok di bandar sekalipun, walaupun pendapatan isi rumah itu meningkat, andaiannya begitu, tapi kita kena lihat juga kos sara hidup juga meningkat. Kalau tidak meningkat, kita tidak ada miskin bandar. Dalam pada masa yang sama, perbincangan dan perdebatan gaji minimum masih hangat diperkatakan. Jadi betul, dan kita harus objektif dan kritikal. Data-data yang kita dapat ini seharusnya diperhalusi bersama. Kita kena lihat, ada tak orang kata pertalian khusus, the causal mechanism antara kadar pendapatan isi rumah yang meningkat dan akhirnya ia akan membawa pulangan ekonomi yang sebenar-benarnya kepada individu dan keluarga di bandar dan di luar bandar. Dan berdasarkan kepada bajet 2022 yang pertama, kemudian beberapa inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan, dasar-dasar pelbagai, itu usaha yang berterusan untuk memastikan keluarga Malaysia boleh menikmati ekonomi yang stabil tahun 2022. Tetapi seperti mana Doktor sebutkan bahawa Omicron mungkin tidak akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi sekiranya berdasarkan trend semasa, kes itu melonjak lebih daripada 4,000 kes. Adakah Doktor akan menarik kembali pendapat tersebut dan menyatakan bahawa ekonomi tahun 2022 ini sedikit malap? Pada ketika ini, kalau kita lihat perkembangan di negara luar apabila Omicron semakin meningkat dan semakin mengganas, pertamanya World Health Organization WHO mengeluarkan kenyataan bahawa kadar kebolehjangkitan Omicronnya tinggi, tetapi efek ataupun dia punya side effect dia itu tidak seberapa teruk dengan varian-varian sebelumnya. Itu satu perkara yang melegakan. Dan kita tidak melihat bagaimana ada kemalapan yang sangat agresif oleh negara-negara luar terhadap Omicron ini. Cumanya baru-baru ini di India, kita melihat bagaimana satu daerah Tamil Nadu mengadakan semula lockdown. New Delhi juga bercadang untuk mengadakan lockdown. Tetapi saya lihat di negara-negara Europe, di negara Amerika Syarikat, perkembangan ekonomi berjalan seperti biasa, aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa, dan kita juga lihat dalam negara kita aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa. Jadi saya merasakan betul dalam setiap ekonomi dia ada risiko. Jadi Omicron ataupun COVID-19 kekal sebagai risiko, tetapi persoalannya sama ada risiko ini dapat menguncupkan sedikit ataupun terus menguncup dan memalakkan ekonomi. Itu yang kita kena lihat. Dan secara proaktifnya kita kena lihat apakah kadar mitigasi kita, because risiko tetap ada, Omicron tetap ada, tapi cara kita react ataupun cara kita bereaksi itu sebenarnya akan mendatangkan perbezaan kepada kita akhirnya. Ya, dan untuk itu kita step up our game, iaitu berkenaan dengan industri mikro, kecil dan juga sederhana PMKS ini, dan berhadapan dengan situasi Omicron, pasti mereka tidak mahu menutup kembali perniagaan yang baru sahaja ingin pulih. Jadi apakah krisis management yang perlu mereka lakukan segera supaya apapun situasi pertengahan tahun ini ataupun hujung tahun ini, sama ada varian baru COVID-19 ataupun bencana, mereka bersedia dan prospek ekonomi itu tidak berganjak ke arah negatif, sebaliknya sekurang-kurangnya stabil sehingga hujung tahun. Kita sudah belajar daripada pengalaman dan pengajaran yang lepas. Daripada Mac 2020 sehingga ke Jun 2020, itu tahap betapa kritikal di mana PKP fasa pertama ataupun PKP yang dijalankan secara sepenuhnya. Semuanya tutup, semuanya lumpuh. Jadi saya merasakan bahawa PMKS ataupun pengusaha-pengusaha di kampung sudah mengalaminya untuk kali yang pertama, dan itu sangat memeritkan. Jadi kalau kita belajar daripada apa yang telah berlaku seperti itu dan kita ambil pengajaran, contohnya tidak boleh berjumpa secara fizikal, kita boleh berjumpa secara maya. Tidak boleh bermesyuarat ataupun membuat perniagaan secara fizikal, kita boleh buat secara maya. Dan banyak digitalisasi, proses-proses digitalisasi dan juga disambut baik oleh kerajaan, kerana kita melihat bahawa dalam keadaan yang tidak menentu, 2-3 tahun akan datang ini sebenarnya menuntut kita untuk merubah cara kita berniaga, cara kita berbisnes dan sebagainya, dan digitalisasi itu sebenarnya antara salah satu cara. Jadi saya merasakan PMKS harus mereformasi pemikiran dan cara perniagaan mereka menggunakan pakai peluang digitalisasi agar impak
COVID-19 ini dapat dikurangkan. Dia terjejas tetapi tidaklah terlalu terjejas. Tidaklah sampai tersungkur. Tetapi masih boleh berjalan dan berlari. Dan we are on the track sebab dalam RMK 12 diberikan penekanan berkenaan dengan ekonomi hijau, teknologi hijau, dan untuk tahun ini juga Tan Sri Anwar Musa melalui KKMM juga ketika ini sedang giat menjalankan inisiatif 5G. Jadi betul. itu maknanya kita ke arah yang cerah. Khusus tinggal lagi PMKS perlu ambil kesempatan. Setuju, Doktor? Setuju, saya setuju. Maknanya tugas kerajaan atau pemerintah adalah untuk mewujudkan ekosistem persekitaran yang menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat. Tetapi ia tidak berjaya sekiranya kita tidak mengambil inisiatif dan belajar memperbaiki diri kita dan reformasi diri kita dari semasa ke semasa. Jadi bila ada pertembungan antara inisiatif kerajaan disambut baik dengan rakyat, di situlah permekasaan itu wujud. Permekasaan ini sebenarnya yang membebaskan kita daripada kemiskinan, yang membebaskan kita daripada COVID-19 dan sebagainya. Dan bila sebut tentang ekosistem, bukan sahaja ekosistem ekonomi domestik tetapi juga hubungan Malaysia dengan negara-negara luar perlu baik supaya kita boleh merancakkan kembali ekonomi, khususnya dalam konteks supply chain. Malaysia ini memang suka membeli belah. Dia membawa masuk barang luar ke dalam Malaysia. Tetapi tinggal lagi persoalan untuk kita menggiatkan dan bagaimana perkara itu boleh memberikan manfaat kepada negara dan membawa kita pada persoalan berkenaan dengan RCEP dan juga CPTPP. Sedikit pengenalan, Doktor, berkenaan bagaimana dua perjanjian ini benar-benar boleh memberikan manfaat kepada Malaysia. RCEP ataupun nama penuhnya Regional Comprehensive Economic Partnership adalah satu kerjasama mega perdagangan di peringkat serantau ASEAN dan juga negara China dan beberapa negara yang lain. Jadi dia adalah satu kerjasama serantau. CPTPP adalah the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, di mana ia juga melibatkan serantau tapi dia lebih sikit. Dia ada rakan-rakan yang lain seperti sejauh di Chile, Mexico, Peru dan sebagainya. Jadi dia lebih jauh, ya. Tapi asasnya dari segi ekonomi, apa yang perlu kita faham, perjanjian perdagangan antarabangsa ini melibatkan lebih ramai rakan dagangan. Bila lebih ramai rakan dagangan, peluang untuk berdagang itu lebih tinggi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ekosistem kalau tidak disambut baik ataupun tidak diguna pakai ataupun dimanipulasi dengan sebaik-baiknya, ia hanya tinggal satu ekosistem dan ia tidak mendatangkan kemanfaatan, sebaliknya akan mendatangkan keburukan kepada kita. Jadi di sinilah timbulnya satu keperluan kita, rakyat Malaysia, sekiranya kerajaan berjaya meratifikasi CPTPP dan juga RCEP ini, tugasnya kepada kita adalah untuk terus bergerak seiring supaya kita, perniagaan kita akan menjadi lebih kompetitif. Dan saya nak tekankan di sini, kenapa kerajaan ataupun Malaysia ingin menjadi rakan dagangan ini? Kerana kita hendak menjadi sebuah negara yang berdaya saing, kompetitif. Kita tidak boleh claim kita sebagai negara yang kompetitif kalau kita tidak bersama-sama dengan rakan dagangan luar. Tapi of course bila kita nak berdagang sesama mereka, bukan cara kita sahaja, bukan kehendak kita saja, ialah kehendak semua. Jadi di situlah daya tahan dan daya saing sesebuah negara akan diuji, dan kita harus menyambut baik untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ada orang yang akan argue bahawa polisi Donald Trump, American First, itu ada dia punya unique value dan ada perkara yang menyebabkan orang rasa tertarik kerana ia mengutamakan nasional sesebuah negara. Jadi adakah tidak boleh kita menggunakan format yang sama dalam konteks untuk memastikan Malaysia ini tidak tergugat kedaulatannya kerana rakan dagangan mereka lebih besar, maka kita terpaksa akur dengan kehendak mereka sedangkan mereka merupakan rakan dagangan yang besar, Doktor? Kita juga ada dasar-dasar ataupun pemikiran yang seangkatan dengan itu. Belilah barangan buatan Malaysia contohnya, di mana kita mengutamakan produk dan juga perkhidmatan dalam Malaysia. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak berdagang dengan negara luar. Kita menyokong industri tempatan, barangan tempatan dalam pada masa yang
sama kita juga menyediakan keperluan negara-negara luar dan rakan dagangan di luar. Jadi kita yang menghasilkan, kita yang mengekspor. Bila kita menghasilkan, di situlah inovatif itu timbul. Daya tahan yang timbul, daya saing yang tinggi yang timbul. Jadi ini sebenarnya pemekasaan ekonomi negara. Lalu saya nak ambil dua di situ. Okay. Yang pertama ialah soal bergerak seiring, yang kedua soal ekspor. Nak gerak seiring ni dia kena umpan yang sedap lah doktor. Kata doktor, kalau kita ratifikasi RCEP dan juga CPTPP ini, ia boleh menyumbang 1% kepada KDNK. Apakah maknanya kalau dapat 1% KDNK itu untuk menarik minat peniaga-peniaga di Malaysia, syarikat-syarikat besar dan juga SME supaya mereka berkembang ke arah itu? Secara mudahnya lah ya, secara mudah bila kita ada orang kata the trade pool ataupun rakan dagangan yang lebih besar, dia peluang tu semakin tinggi. Kalau setakat ini contohnya lah, nak ambil siapa lah, makcik Limah ke pakcik ni ke, mungkin dia boleh berniaga dalam negara satu kampung, tetapi kalau dia pandai untuk memanipulasi perjanjian antarabangsa ini dengan mempunyai mentaliti ekspor yang tinggi, barangan ini bukan sahaja sampai di negara kita tapi sampai ke luar negara. Itu secara asasnya lah, secara mudahnya yang kita boleh faham. Yang keduanya, kita boleh faham kalau banyak aktiviti perdagangan ini wujud, secara logiknya juga ia akan juga menaikkan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Saya tidak boleh bagi satu data yang khusus. Apabila 1% KDNK ini meningkat, berapa banyak jumlah pekerjaan yang akan wujud. Tetapi secara logiknya, bila ekonomi berkembang, aktiviti semakin rancak dan berkembang, peluang pekerjaan juga semakin berkembang. Itu secara asasnya sahaja. Jadi kitalah yang akan to shape and to maneuver macam mana untuk kita meraih kemanfaatan daripada perjanjian-perjanjian itu. Dan salah satu manfaat itu ialah membolehkan kita untuk explore the new economy, digital economy dan juga green economy. Kalau boleh doktor jelaskan lebih lanjut. Okey, ekonomi digital adalah ekonomi yang berasaskan kepada digitalisasi lah. Semuanya berada di atas talian. Yang kita nampak sekarang ni dah semakin rancak. Okay? Itu kita sedia faham lah. Ekonomi hijau ataupun green economy adalah pembangunan ekonomi yang juga mengambil kira kemapanan alam sekitar dan juga kadar kesejahteraan masyarakat. Dia berbeza sikit dengan ekonomi konvensional ataupun kapitalisme yang bergantung kepada nilai material, keuntungan, wang semata-mata. Tetapi green economy ini dia merangkumi kesejahteraan dan juga kemapanan alam sekitar. Dan wujud banyak kajian dan banyak dapatan yang mengatakan sekiranya kita menjaga alam sekitar, kita menjaga indeks kesejahteraan rakyat, maka ekonomi juga itu dapat berkembang. Jadi dari situ juga ekonomi hijau ini semakin meraih populariti lah di negara-negara luar dan kita harus sambut. Kita pastikan mesej itu sampai, ekonomi konvensional yang lebih baik akan membolehkan kita untuk explore the new economy. Dan semua ini akan menjana pekerjaan dan semuanya akan kembali kepada rakyat Malaysia. Dan yang terakhir doktor, berkenaan dengan model baharu pembangunan belia 2030 yang akan dilancarkan. Kalau doktor ada komen perkara yang perlu kita jangkakan dan mesti ada dalam pelan tersebut. Secara ringkas doktor. Macam yang Irfan kata, ia akan dilancarkan, saya tidak tahu intipati. Cumanya saya rasakan sebelum dasar-dasar yang baru ini wujud, perlu ada kajian yang analytical. Apakah keberkesanan dasar-dasar yang sedia ada? Di mana kedudukan kita? Di mana pencapaian kita? Apakah masalah yang masih belum diselesaikan dengan dasar-dasar yang sedia ada? Jadi dari situ kita boleh merancang untuk membuat penambahbaikan ataupun dasar yang baru. Saya tidak gemar kalau sesuatu dasar itu wujud tetapi ia tidak ada satu jalinan dengan dasar yang sedia ada. The connecting dots tu tidak ada. Semua orang boleh buat dasar tetapi semua orang tidak boleh menggabung jalinkan dasar-dasar yang sedia ada. Jadi komen saya, dan saya sangat konsisten dengan memberikan komen mengenai pembentukan dasar baru. Sebelum kita bentuk dasar baru, kaji semula kedudukan dasar yang sedia ada, pencapaian dasar yang ada, sebarkan kepada rakyat, sebar kepada umum supaya kita tahu di mana letak duduk kita dengan dasar-dasar yang sedia ada dan apakah
apakah penambahbaikan yang kita perlu untuk rakyat kita. Baik, terima kasih Dr. Zuhri Idris, Pengarah Perhubungan Luar IJIS Malaysia. Di hujung itu saya perasan Doktor macam menggedir mata ke atas. Ada perkara yang kita boleh bincangkan lebih lanjut dalam pertemuan seterusnya nanti. Tapi terima kasih Doktor. Dan itu je perbahasan kita berkenaan dengan prospek ekonomi 2022 di peringkat domestik, SME dan juga di peringkat antarabangsa. Dan ini merupakan soalan kuis yang anda nanti-nantikan untuk peluang memenangi hadiah daripada Taman Tema Sunway Lagoon yang mana kita paparkan, dan pastikan anda mengikuti kami di Instagram Bernama TV untuk menjawab soalan ini. Apakah nama tarikan baharu pakej perkhemahan 2 hari 1 malam yang pertama kali diperkenalkan oleh Sunway Lagoon? Jawab soalan ini di Instagram kami di Bernama TV. Ini syarat-syaratnya, penuhi dan anda akan berpeluang memenangi hadiah yang kami sediakan. Itu sahaja untuk Darah Muda pada malam ini. Mohon supaya adanya manfaat untuk anda. Sampai kita jumpa lagi, saya Irfan Faruqi untuk Darah Muda. Assalamualaikum.